إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله بسم الله الرحمن الرحيم. Qala mu'alif kata sallallahu alaihi wasallam, dan berdirimu pada segala haknya. Situ dan berdirimu makna bersandarmu pada haknya atasmu terlebih baik. Yang kita memberikan tumpuan tugas kita kepada Allah Ta'ala itu terlebih baik daripada menanti kurniaan, iaitu kerja urusan dia. Itu maksudnya. Sebab kita masih tajuk al-wirdu huwa talibuhu minka wal warid anta talibu anta tatluhu minhu wa aina ma huwa talabu minka bima huwa matlabuka minhu. Tajuk dulu iaitu masalah warid dan wirid dan warid. Dan berdirimu daripada segala haknya, ini hak Allah SWT atasmu, itu terlebih baik dan terlebih patut daripada ubudiyah, daripada menuntut segala bahagianmu dan berdirimu sertanya. Mana yang terlebih baik, dan itulah hak dan terlebih mustahak, terlebih patut, ialah izharul ubudiyah, menterjemahkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala syariatnya dan hakikat. Kun bi awsafi rububiyah muta'alliqah wa bi awsafil ubudiyah mutahaqqiqah. Kun bi awsafi rububiyah, hendaklah kamu jadi dengan sifat rububiyah Tuhan tu muta'alliqan, mana bergantung. Qalbi kita sentiasa bergantung dengan dia. Wa bi awsafil ubudiyah, dan dengan sifat kehambaan mutahaqqiqan. Itulah kita tahqiq. Tahqiq menterjemahkan makam syariat, dan hakikat kita tahqiq dengan istinad, bergantung hanya kepada dia. Maka itu yang dituntut. Ini yang dikatakan terlebih baik kamu berdiri pada segala haknya, mana mendirikan tuntutannya terlebih baik daripada dan terlebih patut daripada dengan ubudiyah, daripada menuntut segala bahagian. Mana jangan kita buat ibadat kita menuntut bahagian nafsu kita, nak itu nak ini, tak payah. Allah Ta'ala lebih mengetahui dalam memberi, dan dia beri lebih banyak daripada yang kita minta. Ya, kalau nak kira yang dia beri kita ni, kita minta berapa kan? Kita berdoa tak sampai 3 jam, sekejap je. Yang diberi ni berlambaan kan? Sampai tak boleh nak kira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Ya, nikmat diberi dalam bentuk iqta', nikmat al-mana' dalam bentuk dia sekat, dia blok. Bala, musibah, macam-macam bila-bila masa boleh berlaku. Ya, itu semua maknanya diangkat dan ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi tugas kita selesaikan, jangan masuk campur urusan Allah. Urusan Allah dibagi, dia nak bagi, nak apa tu urusan dia, itu bukan urusan kita. Ya, kita tugas kita apa? Menzahirkan pengabdian kepada dia. Itu maksudnya. Itu adab besar. Maka apabila telah tetap perbezaan wirdu juga atas wirid dengan warid. Ya, warid mana nurun ilahiyun yaghzifuhu Allahu fi qalbil mutawajjih ilaihi min ibadih. Itu makna warid. Setengah daripada ulama tafsirkan ialah nurun ilahiyun, nur yang dibangsakan kepada ilahi, pancaran nur ni.
ya, yang didapat dalam kalbi insan. Nurul zuhdi, nurul muraqabah, macam-macam Tuhan bagi. Itu semua dipanggil nur. Ya, bila cempakkan nur yang dibangsakan kepada Tuhan, yaqzibuhullah, yang mencempakkan akan dia kan nur tadi oleh Allah Ta'ala fi qalbil mutawajjih, pada hati orang yang sedang bertawajuh. Ya, kita tawajuh je pancaran nur tu Tuhan cempakkan. Ya, ada kala dia sampai nampak, dia beri nampak terus pun ada. Ya, nur itu quwwatul yakin allazi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah. Itu mana setengah bantak Islam nur. Quwwatul iman wa quwwatul yakin, kekuatan iman dan kekuatan yakin. Dia iman akan membawa kepada apa? Ahwal. Dan kalau yakin yang membawa kepada apa? Perubahan makam. Ya, maqamin ila maqamin. Kalau iman, halun ila halin. Itu makna kedudukan iman yang membawa kepada perbezaan ahwal. Kalau yakin dia akan membawa ke perbezaan maqamat. Itu kedudukan ini. Maka paman la wirda lahu wala warid, atau man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Siapa yang tidak ada wirid maka dia tak dapat warid, tuan-tuan. Sebab disebut ala qadri iksar tarakumun alaika anwar. Dengan kadar kita membanyakkan akan zikir, kadar itulah Tuhan akan pancarkan nurnya. Yang lagi banyak kita buat, lagi cantik. Itu kaedah dia. Buat kaedah dia sampai peringkat apa, tuan? Insan yang Tuhan pelihara ni, orang lalai dia takkan lalai bila dia diangkat hijab antara dia dengan Tuhan. Ya. Kalbi manusia takkan lalai apabila hijab diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hijab tu bila terangkat, bila berlaku asyik hati dengan Tuhan. Dan dalam zikir dia asyik dengan dia, Tuhan pun asyik dengan dia. Ketika dia akan dapat benda itu. Ya. Dan benda keasyikan tu berlaku bila dia dapat lazzatul lazat zikir tu dia dapat, ketika itu akan buka. Dan lazat zikir tu datang bila ghalib qalbi dia dengan Tuhan. Ya, jadi berapa susunan tu? Ya, iza kana al-ghalib, apabila berlaku ghalib ala abdi al-ishtighalu, ya, penumpuan ishtighal dia bi dengan aku. Tuhan kata ja'altu na'imahu wa lazzatahu fi zikri. Allah Ta'ala akan berikan nikmat dia dalam zikir, dan ya, bila dia asyik, dia memberikan tumpuan, maka Allah Ta'ala akan memberikan apa? Lazat nikmat dalam zikir. Ya, fa iza ja'altu na'imahu wa lazzatahu fi zikri, dan apabila aku berikan kenikmatan di dalam zikir denganku, ya, jawab dia asyiqani wa asyiktuhu, dia akan asyik dengan aku dan aku asyik dengan dia. Fa iza asyiktu, fa iza asyikani wa asyiktuhu, dan bila dia asyik dengan aku dan aku asyik dengan dia, rafa'tul hijab, aku angkat hijab. Rafa'tul hijab bima baini wa bainahu, antara dia dan aku angkat terus, pum, aku buka hijab. Ya, bila aku buka hijab, wasirtu, adalah aku mu'aliman bainahu, aku yang ajar dia terus. Ini ilmu laduni. Ya, wasirtu mu'aliman, akulah mu'alim ni. Ya, ini ilmu dipanggil ilmu laduniyah, dia akan dapat. Ilmu kita ni iktisabiah. Ilmu kita iktisabi, kita cari berguru, menghafal, ya. Kemudian la yashu iza sahan nas, dia takkan lalai ketika manusia dalam kelalaian. Wah, ni tuan cempak tengah pasar tengah mana pun hati dia sentiasa dengan Tuhan. Ya, jadi dapat bila makam tinggi, tuan. Bila dapat laduni Tuhan bila apa? Terangkat hijab. Ya, bila terangkat hijab. Hijab tu terangkat bila keasyikan kalbi dia dengan Tuhan berlaku. Kalau asyik dengan dunia tak apa, kan? Itu bukan hijab, lagi tebal lagi dinding. Ya, tak ada kepala dia, otak di dunia, dalam kalbi dia dunia, roh, sir, semua dunia dah habis. Jam. Ya, itu ibarat mana jantung dia nak putus, tuan. Tarik-tarik nafas dia lah, jam terus. Ya, jantung kalbi dia, jantung roh dia tadi tu. Kalau dia tak dijaga, ya, itu bahaya. Sebab kita kena pam tiap-tiap dia naik nafas, jantung zahir, jantung batin pun kena jalan sekali. Allah, pandang kebesaran dia, sehingga terpandang apa? Ghalib hati dia. Bila ghalib hati dengan Tuhan, dia akan rasa lazat, dan bila lazat dia akan asyik. Bila asyik, dia angkat hijab. Bila angkat hijab, dia terus dapat laduni dari Allah Ta'ala. Dan bila dapat laduni, dia takkan lalai.
itu yang sampai peringkat isyarat fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamha dengan Tuhan, tiap-tiap nafas dengan Tuhan. Ya, tapi kalau di zikir fi kulli lamhatin hati empat lain tu bohong. Ya. Kita jangan jadi bohong dengan Tuhan. Kita sebut fi kulli lamhatin betul-betul tawajuh qalbi kita dengan Allah Taala. Ya, itu isyarat pakaian dan makanan aulia dan hati dia sentiasa dengan Tuhan. Bapa hati dia sentiasa dengan Tuhan? Sebab dia menumpukan hidup ruhani. Dia tidak terpengaruh dengan hidup jasmani. Lepas tu ulama kata, i'lam, ketahui olehmu ayyuhal insan, ketahui olehmu wahai manusia, innal haqiqatal hayah, sungguhnya hakikat hidup sebenar dia apa? Hiyal hayatur ruhaniyah. Hidup rohani itu hidup sebenarnya. Kalau hidup jasad ni, jasad semua baling dan liang lahat itu kan. Ya, yang mana hidup rohani ja'alallahu fiha an-najah. Tuhan jadikan dalam hidup rohani an-najah, kemenangan, kelepasan, wan nikmah, ya, wal lazzah, war rauha wa ghairiha. Tuhan jadikan lazat, nikmat, lazat, kelapangan, ketenangan dalam hidup rohani. Maka kita tanya diri kita, sudahkah kita mengambil nikmat yang dalam hidup rohani yang Tuhan letakkan, nikmat hebat-hebat, lazat yang begitulah dahsyat, kerihatan yang begitu hebat, ya, iaitulah daripada min ni'am dan juga al-azimah, nikmat-nikmat yang besar. Kalau gitu dia kata falyatana'amu, hendaklah kamu mengambil nikmat bihazihil hayah. Wajib kita kena ambil nikmat ruhani. Kalau kita tak ambil nikmat rohani, wa illam tadkhul fi hazihil hayah, kalau kita tak ambil, tak masuk dalam mengambil nikmat rohani, qad azzabakumullahu bihayatil jismani ar-radiyah. Tuhan azab kita, Tuhan denda kita, Tuhan azab kita jadi hamba kepada hidup jasad yang amat keji. Akhirnya dia minat bukan masuk hadrat Tuhan, dia minat masuk jamban. Tahu jamban? Ya, minat makan. Makan, hidup asal dapat makan sudah. Habis lepas makan masuk mana kan? Masuk jamban ya. Ya, banyak orang susah takut tak masuk jamban. Jamban dimakan lah tuan ni. Dalam alam makrifat dia tak ada jamban. Ya, tak ada jamban dalam jalan makrifat tuan. Betul? Akhirat ada jamban tak? Ya, akhirat tak ada tanda tak, toilet tak ada. Makan semua jadi peluk, dan peluk tu lebih harum dari kasturi. Maka kiasan dia dulu juga. Cari jalan akhirat. Jalan ni tak ada jalan dalam, dan di jalan rohani dan ni. Maka cari hidup ruhaniyah, hayatur ruhaniyah. Itu tempat mengambil nikmat, mengambil lazat, mengambil ketenangan dengan Tuhan. Ya. Kalau dia tak ambil, mana dia diazab. Dia sedang diazab, dia tak perasan. Rohani sedang diazab apabila dia tidak menumpukan kehidupan ruhaniyah. Hidup roh mana hidup kita dengan Tuhan, ya, untuk mengurus urusan kita dan makrifat semakin tinggi dengan dia. Kalau tidak, rugi besar. Pak jasad ni, kalau sedap jasad orang kafir mendapat sedap jasad, makan, pakai, ya, nikmat itu semua orang kafir mendapat. Yang nikmat yang tidak diberikan melainkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Maka hendaklah pergi olehmu, fafirru, Quran katakan, berjalan oleh kamu akan dirimu dengan berbanyak-banyak mengerjakan amal, banyak zikir, banyak baca Quran, ya, bagi Tuhanmu, dan begitulah amal yang lain. Dan barang siapa berdiri pada taat pada taat dan muamalah serta syarat adab, jawab dia, dan saya tiadalah terhijab yang gaib daripada. Terbukanya alam demi alam, alamil malakut, jabaru dan sebagainya, ya, itu buka tu bukan kita pergi terbang kan, jasad kita kat sini lah. Syuur qalbi tu, tangkapan sab dia pergi sana, penumpuan, ya, dia pergi pada memandang satu-satu asma, itu dia panggil dia masuk tu. Ya, disyuhud akan asma, akan awsaf, itu mana dia masuk alamil malakut jabarut, bukan dia terbang ni atas macam tu. Itu jin bawa dia kan, tempat lain pergi, ya. Di mana dikira pengalaman dalaman pun, tangkapan muta'alaq dia tu kat mana, ya. Kalau tempat ta'aluk dia mulki, dunia dia dalam urusan dia ambil. Tapi bila dia padamkan urusan alam mulki, dia akan buka
keperasanan alamil malakut, tempat tajalliat dan sebagainya, ya. Dan hanya saja terhijab segala yang gaib, terhijab segala yang gaib, wujud segala yang aib, tu je. Wujud dia keaiban, maka terhijablah dia, ya. Cermin yang cantik tadi akhir sudah kelabu apabila tidak dibersihkan, ya. Selalu tengok misalnya tuan, cermin dalam apa? Bilik air. Bila kita mandi sabun tu melekat, akhir dah tebal lah, ya. Buih sabun dah tebal, kat cermin dah tak nampak kan. Dia lap balik lah, terlap balik, wah, bau sedap. Dia bila jenis melihat, dia clear, bau sedap. Kalau lihat kabur, satu mana, satu gangguan, maka jangan terganggu pandangan rohani kita dengan dia. Maka bersihkan daripada apa? Pandangan khalqiyah, ya. Baru tu boleh berimpun tu. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atih. Macam mana hati kamu nak bersinar dengan nur makrifat sedangkan rupa makhluk terlekat dalam cermin hati kamu, ya. Cermin hati itu jaga, jangan dilekat benda lain, dia dengan Tuhan dia, ya. Atau keadaan dia itu baru kena bersihkan daripada roh dia, daripada aghyar, bau. Dia akan diberikan tauhidul khas, ya. Yang kita bincang ni tauhid khas sebenarnya. Kita tasawuf dia membincang tauhid khas, nak jalan mentauhidkan Tuhan dengan kasyfin, dengan pembukaan, ya. Bila dia kasyaf, lalu dia akan menghadap. Bila menghadap, dia akan musyahadah, dibuka oleh Allah SWT. Fa iza kamulat tathhirul, apabila sempurnalah penyucian roh minal aghyar, atau bersihkan rohani daripada aghyar. Apa aghyar? Makhluk ni lah, ghair, jamak daripada ghairullah, ya. Kemudian washtarakat alaiha sumusul anwar, dan memancar, ya, nur dalam kalbi dia tu, ya. Bila batin dia bersih, pancaran nur sampai, jawab dia kusyifat, dia akan dibukakan. Itu kita kenal dengan cara mukasyafah, ya. Kusyifat dibukakan bil asradiz zat wa anwar sifat, dibukakan rahsia zat dan anwar sifat dipancarkan. Dan bila dia karam dalam tu, ambil yang lain, situ tempat bernikmat yang paling lazat. Bila dia pancar tu, faghariqat fil bahri tauhid, maka tenggelamlah ia dalam lautan tauhid yang hebat, ya. Dia kalau nak ambil permata, kena menyelam lautan air di bawah tu, ya, di bawah. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah fa syari'atun kasafina wa tariqatun kal bahar wa haqiqatun, ya, summa haqiqatun durun ghala. Syariat seperti perahu atau kapal, tarik seperti jalan air, dan permata hakikat tu durun ghala, permata duduk di dasar laut. Dia nak ambil, dia kena selam, menyelam dalam air. Nak ambil permata kasifah, permata yang kasar yang kita dapat, yang laku di alam dunia ni lah. Ada permata maknawi yang tinggi, dia bukan menyelam air, menyelam nur, ya. Itu maksud dia bukakan nur tadi oleh Allah Ta'ala, asrar zat, asrar sifat. Maka dia masuk dalam bahrut tauhid allazi takalla anhu, yang lemah daripada lisan kita ahli ibarah, ya. Batalina ibarat seorang ulama besar di Mekah, dan Sayyid Syekh Syafi'i, bila dia baca kitab Durun Nafis kan, dia kata aku baca macam ni je lah, dia kata. Apa maksud dia, ya? Aku baca macam ni, yang memberi maklumat. Kau nak tahqiq kena berjalan, dia kata. Kau kena suruh, kena berjalan, baru terbuka. Bahawa ini pembukaan, bukan hikayat. Cuma baca kena baca, mengaji kena wajib, takut terbabas. Dia dua sayap dia, sayap ilmu, sayap amal. Riyadhah mujadah, baru dia terbuka, boleh uruj. Dua sayap dia ada, baru dia terbang. Ilmu kena ada, sebab apa? Takut dia silap kefahaman. Wali-wali besar semua masing-masing dia karang kitab, dan dia takut orang bawah ni silap faham. Kan orang lain ajar, lain ni bawa. Itu yang jadi akhirnya yang sesat, ilmu sesat. Dia buat amalan, kita tanya mana sanad, tak ada sanad. Itu sikit lagi babah itu. Dia mesti ada sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa dia akan mengecapi perjalanan tu yang dihuraikan oleh arif billah, ya. Maka wala talhaqu isyarah, dan benda tidak boleh dihubungkan dengan isyarat. Itu dipanggil apa? Wa huwa tauhidul khas, tauhid khas, ya. Sifat 20 tu wajib fardu ain, tu tauhid am, membina akidah, ni membina mukasyafah, ya, pembukaan
Bila terbuka lagi kuat makrifat dan lagi tinggi makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Dan itulah nikmat paling besar dalam dunia. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka dia dengan Tuhan ni. Habis tu maka naklah pergi engkau dirimu tadi berbanyak-banyak mengerjakan amal. Ziyadatul amal tadullu ala ziyadatil anwar. Lagi banyak kita beramal, lagi nur diterang, ya. Dan barang siapa berdiri pada taat dan muamalah dengan syarat adab dia, saya terbuka hijab. Dan hanya terhijab segala aib itu, wujud segala aib, dan bersuci daripada segala aib itu, dibukakan bagimu pintu segala aib. Ya, buka aja, kita cuci dia buka kan. Tak payah minta dia bagi. Sifat dia tak nak bagikan tu. Cermin bila kita cuci pap dia terang. Dia terang, dia menangkap gambar masuk. Bila dia tak masuk sebab apa? Permukaan dia penuh dengan kekotoran, ya, tu. Dan jangan engkau jadikan daripada orang yang menuntut Allah Ta'ala kerana dirimu. Jangan kita jadi orang yang berlakon dalam ibadat, dia panggil. Dia panggil tasannu', ya. Dia buat ibadat saya, tapi ibadat tu nak balik kat dia balik. Supaya yang puji dia, supaya orang besar-besarkan dia. Wah, dia ni alim besar, wah dia ni hebat, warak, macam-macam dah ni. Sebab hati dia bila ada dalam kalbi kita perasaan nak orang puji dia, nak orang berhadap kat kita, nak orang besarkan kita, orang ni tidak akan berbau jalan makrifat. Itu ni berbau pun tidak terus dapat, bau pun tak pergi. Rihul ma'rifat dia tak akan dapat. Apabila dalam kalbi dia ada perasaan supaya dibesar-besarkan, supaya dikenal. Para awliya dia lebih minat orang tak kenal dia, ya. Orang tak kenal lagi senang. Bila orang kenal kita, habis kan dipujikan, kita belum sampai taraf, habis terbalik. Ya, dipuji dia terbalik. Dia perlu kepada kematangan. Sebab satu cerita seorang wali ni, seorang pemuda bawa hadiah kat dia, emas apa semua kan, dia pulang ke balik. Dia ambil balik. Dia nak murid dia perhati, kenapa saya di Syekh pulang ke balik? Ada setengah orang bagi, tuan ambil, ya, tuan Syekh ambil, saya dia ambil. Dia kata budak ni belum matang. Dia belum matang. Sebab dia, para awliya, dia tengok dengan nur dan ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takut oleh kamu akan tenungan batin orang mukmin yang kamil. Dia pandang dengan nur, dia tengok kita A to Z. Kalau Syaban dipakai betul-betul hukum kalbi, terbuka habis kan. Ya, tapi tak ada kerja kita nak tengok orang buat apa. Ya, jadi maknanya apa? Dia kata budak muda ni belum matang. Jadi dia bagi aku tadi, kalau aku ambil sian benda ni habis, dan sana pun habis juga. Ya, dibuat mantak kerana Allah dua-dua kosong. Tu baru 2020. Dunia kosong, akhirat pun kosong. Bila mana kalbi dia tidak dibersihkan, ya, dia punca beradab makhluk habis. Dia padamkan situ, baru dia dapat satu rahsia sir, lazzah, ya, lazzatul qurbi, ya, lazat penghampiran ruhani dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Atau mana kata, dan senyap-senyap terhijab segala gaib. Itu wujud segala aib. Selagi aib ada, gaib tak akan dibuka. Dan bersuci daripada segala aib itu, dibukakan pintu segala gaib. Arin tu, dia bertukar-tukar. Dan jangan engkau jadikan daripada orang yang menuntut Allah pada zahir kerana dirinya, tapi dia nakkan habuan diri dia. Sengaja dia habuan diri dia syurga. Kita beribadat nak syurga, ya, maka salah di sini, tak betul qasad kita. Mana ada ibadat kita ujung kita kata lil jannah, ada kan, usalli fardhu zuhri, kemudian ujung dia lil jannatul firdaus, ada kan. Semua lillah. Ya, apa ibadat semua ujung lillah, maka betul-betul lillah, tak jangan konah. Syurga makhluk, neraka pun makhluk. Kegantung hati kita dengan Khalik, bukan dengan makhluk, kepada Mukawwin, bukan pada Akwan. Maka demikian tu hal segala orang yang jahil. Dia buat ibadat cantik dah, tapi kalbi dia pusing kepada makhluk, itu jahil panggil. Yang tiada faham mereka itu kepada Ta'ala, dia tak faham jalan makrifat kepada Tuhan, dan tiada berhadap mereka itu akan kurnia kepada Tuhan. Mana dia tidak berhadap kepada kurnia besar Ta'ala. Apa kurnia besar? Makrifah. Tak ada benda paling besar dalam hidup bila makrifat dia dengan Tuhan. Dia kenal sebenar-benar siapa Ta'ala. Masya Allah, itu nikmat paling besar. Allah ja'alna minhum. Dan kata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu bermula
menetapi segala wirid, menetapi istiqamah atas wirid yang dibagikan oleh guru-guru kita yang bersanad sampai Rasulullah SAW. Itu daripada perangai segala orang mukmin. Itu perangai mukmin yang kamil, mana wirid yang dibagikan dijaga sungguh-sungguh, ya. Sebelum bai'ah satu perjanjian bagi dalam beramal. Kata beramal ni dah jahat, ya, dah ada sifat nifak munafik dalam hati ni. Sebab dia janji nak beramal, tiba-tiba tak beramal. Itu kan nak ambil tarekat, nak ambil jalan betul-betul, ya. Tapi jangan jalan takut menakut atau nak ambil takut syaitan betul, atau syaitan tipu. Kena ambil dan kena betul, itu maksudnya, ya. Maksudnya kita ibadat sampai ikhlas. Jangan pakai kaedah lepat atau lepat, ya. Bukan lepat tu lepat yang babas. Kita tunggu sampai ikhlas pun ibadat tu, itu ajaran lepat, bukan ajaran Rasulullah SAW. Kita beribadat sampai ikhlas, bukan nak tunggu ikhlas baru nak ibadat. Sampai mati tak ibadat je dia. Mana orang yang hati cukup bersih, melainkan Nabi darah Rasul dia, baru dia panggil ismah, ada pemeliharaan. Kita buat itu dalam ibadat. Kita nak ambil jalan tarikat, nanti dah sampai hati bersih pun nak ambil, mati tak ambil. Ambil kemudian prepare sikit demi sedikit, baru dah betul. Dan kata Abu Talib Al-Makki bermula menetapi, mana istiqamah, tetap istiqamah wirid, ya, mana wirid amalan-amalan yang ada kaifiat dia, masa dia letakkan, masa waktu sahur, waktu lepas subuh, waktu lepas asar, tu masa-masa letak. Angka dia, bilangan dia, sukatan dia, dos dia yang telah ditilik oleh pakar rohani, siapa? Arif billah, ya, itu dia. Dan ada adab dia supaya apa? Tepat dia ketuk tadi, biar cepat bersih kalbi dia daripada perangai segala orang yang mukmin tu, dan jalan segala orang yang abid, orang ibadat, itulah dia. Dan yang menambahi iman, ya, dan alamatul yakin. 4 ada itu, ya. Dia kekalkan wirid tu perangai sifat orang beriman, jalan abid, menambahi iman, dan alamatul yakin. Bila dia kekalkan wirid-wirid yang telah ditalaki dan dia bai'ah daripada guru dia. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu an, bermula ibadat atas, ya, segala orang yang arif itu terlebih baik daripada mahkota di atas kepala segala raja, kan. Mahkota atas raja nak buat mana, kan. Itu semua benda dunia yang tak laku di akhirat. Kita nak ni, itulah ibadah yang mahal harga, kan, ya. Dan senyata telah dilihat Syekh Junaid dalam tangannya tasbih. Syekh Junaid dalam tangan dia ada tasbih dipegang. Maka dikata orang baginya, engkau serta muliamu menjadikan dalam tanganmu tasbih, pegang tasbih lagi ke? Ya, maka katanya, jalan sampai kami dengan dia kepada Ta'ala, maka tiadalah kami tinggal akan dia. Kami sampai dengan sebab ni lah tasbihnya, nak buang apa? Jalan terpegang ni baik, kan? Pegang zikir lah, jangan dipegang diputar, kan? Ya, dipegang tasbih pun tak apa, tak pegang tasbih pun tak apa, mana-mana. Yang penting dalam dia betul, ya. Setengah-setengah mursyid kalau sampai peringkat atas dia tak bagi pegang, tak payah pegang, dia main zikir dalam pun ada juga, ya. Setengah-setengah dia tak macam Syekh Junaid, dia pegang sebab mengenangkan asal dia dari situ, maka tak payah kita buang, pegang, ya. Jangan kata, wah, pegang tasbih riak ke hati, bukan kat luar je. Orang yang tamakun kalbi dengan Tuhan, dia pegang tasbih, tak apa, tak pegang, tak apa, ya. Dia yang masalah kalau kalbi dia tidak tamakun. Bila kalbi dia tidak mantap dengan Tuhan, itu tak ada tasbih pun dia rosak, ada tasbih pun dia rosak. Sebab apa? Kalbi, ya. Kalau kalbi dia cantik, tak ada hal lagi dia pegang tasbih pun tak apa, tak pegang pun tak apa. Dan adalah ia masuk pada tiap-tiap hari di dalam kedainya dan dijadikannya tirainya, dan semayang ia 400 rakaat, maka kembali ia kepada rumahnya. Masya Allah. Imam Junaid Al-Baghdad setengah daripada ahli tijarah, ahli perniagaan. Dia masuk kedai dia pun turunkan labur dia punya tirai, kan, dia pun semayang 400 rakaat, kan. Ya, lepas tu ada balik, Masya Allah. Maknanya dia mengambil syariat secara zahir ni. Dan telah dilihat orang di dalam tidur kemudian daripada matinya. Selepas daripada wafat Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, qaddasallahu sirrah, maka ada di antara murid yang bermimpi akan dia, maka katanya, bagiku apa perbuatan Allah daripadamu,
Sekarang apa yang Allah Ta'ala lakukan pada kamu ya Sayyidi Syekh? Maka katanya telah jatuh segala isyarat. Habis kata luntuh. Ada seorang ulama besar di Melaka kan. Guru bagi Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sungai Durian. Jauh dia Tuan Guru Haji kenal Tuan Haji Husin kan. Ketiga dia tiap-tiap tahun Tuan Haji Rahman Sungai Durian dia akan ziarah untuk guru dia di Umbai kan. Ketiga dia menghadap. Dia dari kubur tu dia boleh berdialog terus, berkomunikasi. Bila dia tanya kata Tuan Guru apa? Tuan Guru kata malaikat soal aku tu terlatah aku nak menjawab kata. Boleh jawab tapi terlatah. Kalau wali macam tu tuan kita Allah kata ada bantuan tuan bukan. Terlatah aku nak menjawab kata. Ya. Berat tuan. Allah. Banyak berselawatlah pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat syafaat ya. Terlatah aku menjawabnya dia kata. Allah. Dia telah dilihat mana Syekh Imam Junaid, maka bertanya apa perbuatan Allah padamu sekarang? Dia kata telah jatuh segala isyarat. Tadi isyarat-isyarat dah kata ya. Dan telah fana segala ibarat. Mana ilmu yang ada pada aku apa tu tenggelam habis dah kata. Ya. Dan telah binasa segala rusum, segala adat, dan telah gaib segala ulum, hilang habis ilmu habis. Dan tiada yang memberi manfaat akan aku melainkan segala rakaat adalah aku rokok di dalam sahur gitu. Ya, maknanya ibadat dia betul-betul waktu malam itu lambang apa? Lambang keikhlasan. Sebab sahur orang pun tak tengok itu. Sebab ibadat bila orang tengok dia cabaran besar kan, dia bergegar dalam ni. Dapat pula dipuji tak jejak tu. Dia kena puji tak jejak, terangkat. Ya. Sebab pujian manusia kepada orang yang belum kamil itu summun qatil, racun yang membunuh. Ya, iqbalun nas ilal murid qabla kamalihi summun qatilun. Berhadap manusia kepada murid, mana dia belum wasil, hakikat dia belum sampai ke Tuhan, tapi ilmu dia melaut dengan ilmu syariah dia 4 mazhab, ceramah beribu-puluh ribu datang, kalbi dia belum betul dengan Tuhan, itu summun qatil, racun yang membunuh. Ya. Sebab dia kata man lam yataghalghal bihazil ulum mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak mendetili perjalanan hakikat, perjalanan ahli tasawuf, perjalanan sufiah, perjalanan tauhid khas, dia tak mendetili, tak mengamati, confirm dia mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Ya. Dia beramal masih nampak dia beramal, bahaya besar. Kita beramal fanakan dalam af'al dia, leburkan diri kita dalam memandang af'al dia, asma' dia, baru selamat. Itu baru kita mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum mati, baru kita akan berjumpa jalan makrifat. Selagi dia tak matikan ya dengan mati maknawiyah, ya maut manawi, nasib tidak akan terbuka makrifat sebenar dengan Tuhan. Ya. Itu sebab dia orang tutup benda ni. Bahawa tu sahur tu dibuat cerita sini mana lambang kebersihan kalbi. Kita bangun malam-malam seorang tak tahu, kita menghadap dia, kan sedap kan. Ni kadang-kadang tempat orang ramai kita pergi surau, pergi masjid, kita baca Quran, kita zikir, wah orang pula puji, wah gajian dia, lagi terangkat dia. Ya. Badan Hikam Abi Madian dia cerita satu orang saleh ni kan, dia orang kampung, jadi jalan kampung tu kecil kan, duduk betul-betul jalan kampung tu lalu kat celah bilik ni, orang kampung lalu kan. Jadi dia baca Quran, baguslah. Bila ada orang kampung lalu, orang kampung tu batuk kat situ, wah dia pun tukar gear. Ya, tukar lagu-lagu kan. Wah, makna apa? Lain dah cerita, dah rosak. Kejap lagi habis dia baca Quran, dia pun terlelap. Tapi makna dia ni makam tinggi kan. Dalam terlelap tu Tuan tunjuk kat dia, balasan tiap-tiap ayat yang dibaca tu pum 10. Tiba satu tempat kosong. Satu tempat kosong. Dia pun tanya ya pada malaikat yang membentangkan amal, kenapa kosong sini? Masa orang lalu dia. Masa orang lalu tadi kosong. Sebelum orang lalu cantik, bila orang lalu je habis. Ya, mana amal dia hanya terhapus dengan batuk orang je. Orang batuk habis amal lain.
Bila orang batuk je habis amal dia. Apa hati dia pergi sana. Wah, nak tunjuk dia hebat, nak tunjuk dia rajin baca Quran, habis. Itulah iman taraf dia. Dengan batuk je amal dia habis. Sebab apa? Dia belum tamakun. Dia tamakun bila difanakan, dia lenyap habis, tak nampak orang dah. Orang berjalan pun nampak af'al Tuhan. Kereta berjalan dia nampak af'al Tuhan. Segala-gala af'al Tuhan dia karam. Ketika itu baru dia panggil, ya, dia duduk dalam tauhidul khas. Sebab apa? Asyik hati dia dengan Tuhan. Siapa yang hati dia tidak asyik dengan Allah Ta'ala, itu bahaya besar. Allah. Habis ni. Sebab bila hati dia tidak betul asyik dengan Tuhan, dia akan terganggu, ya, dengan aghyar, dengan akdar dia luar ni. Maka yang diterima dia sahur tu, dia rakaat-rakaat yang kami bangun rokok dalam waktu sahur. Waktu sahur kalau bangun jangan mesej orang. Kita kadang-kadang kita mesej orang, situ kadang kesilap kita. Tapi kalau dia mesej kena Allah tak apalah, ya. Ada pula ni dia ngakalkan orang pun ada. Bangun pukul 3 dia mesej orang. Oh, sebangun rupa dia tidur. Ya, dia tukang gerak orang je. Macam-macam macam ni. Dia mesej boleh ke? Tak ada salah, no comment, sebab dia kira dalam. Kalau kita dah mantap tak ada salah. Takut tak mantap kan. Dia mesej-mesej orang, wah, orang pandang dia pun hebat, dia pun rasa dia handal. Tapi dia sendiri tak menghadap ke Tuhan, ya. Itu terpedaya gitu. Dan tersebut dalam khabar bahawasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya daripada amal Rasulullah SAW, maka katanya adalah amalnya berkekalan. Afdalul a'mal adwamuha wa in qallah. Itu dalam hadis. Amal yang terbaik ialah adwam, kekal, istiqamah, walaupun sikit. Tapi kalau ada banyak itu lagi cantik, ya. Dan dalam satu riwayat adalah ia apabila mengerjakan satu amal diyakinkan dan ditetapkan, maknanya dibina dengan sungguh, atqan, bina dengan sungguh. Mana bukan buat amal tu maknanya asal lepas batuk di tangga, tidak. Dia memberikan tumpuan, menjaga kualiti amal. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tersebut dalam khabar yang masyhur, ada sebaik-baik amal kepada Ta'ala itu berkekalan. Afdalul a'mal, ya, maknanya apa? Adwam, kekal. Wa in qalla, dan dikala sedikit sekalipun, walaupun dia sedikit tapi dia kekal. Maka nak kekal kena apa tuan? Ya. Rahsia ulama letakkan wirid tempat-tempat. Ada waktu dan jadual. Bila amal berwaktu ada jadual, sini sekian-sekian, ketiga itu maknanya apa? Dia akan menghasilkan sir rahsia keikhlasan, ya. Sebab dia kena apa tuan? Kekal. Buat jadual. Bila jadual amal tu, dia akan menghasilkan istiqamah. Dan satu kaedah yang biasa ditempuhi oleh arif billah, pembukaan makrifat, kadang-kadang tuan buka ketiga dia merasa terlampau malas tuan. Dia nak wirid kan, dia punya tekanan malas tu luar biasa, cukup berat rasa. Ketiga itu kalau dia lawan ada pembukaan, ya, biasa itu pengalaman, ya. Tuan nak beri tu dia uji sikit ni. Dia punya berat ni rasa lain macam daripada hari biasa. Nak angkat tasbih pun tak terangkat tuan-tuan. Punya berat, mengantuk, malas, kita lawan kan. Rupa di celah tu dia nak bagi tu. Dia nak buka. Ya, diuji kita sikit dengan perasaan terlampau malas. Tu kena lawan. Rasa malas tuan-tuan lawan, ya. Tuan. Dan yang penting pada tuan-tuan, ya, minta tolong dengan dia lah. Ya, bila hati kita berat dia, ya Allah, bantulah hamba-Mu yang fakir, yang hina, yang bangsat ni. Yang payah nak menghadap Engkau, ya Allah. Kau berikanlah kerajinan, kenikmatan dalam menghadap Engkau. Tariklah kalbiku ke arah Engkau. Minta dengan dia. Kena harap kita tuan, tak ada apa kita. Habis. Dan kata setengah orang yang kamil, bahawasanya mendirikan wirid dalam waktunya.
Ya, sebab waktu sempadan yang ulama letak tu ada hikmat. Lepas subuh, lepas asar, waktu sahur, tu waktu biasa. Mana-mana tarekat itu memang diambil. Sebab tu semua waktu tadi dalam hadis. Ya ta'aqabu fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Bersilih ganti malaikat siang malam. Shift di tempat dia tukar. Macam sekarang ni kan lepas subuh ni malaikat yang lepas subuh dia turun. Ya. Yang jaga asar semalam dia bawa naik amal kita. Yang subuh tengah ni dia catat amalan sampai asar kan dia bawa naik. Maka amal tu dibentangkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kita takut pada Datuk Z, jangan kau sakiti akan orang yang telah pergi. Mana sebagai adab kita dengan Rasulullah SAW, kita kena jaga akhlak kita. Jangan kita buat benda maksiat, mungkar, dan kita buat betul-betul taat dengan sungguh, sebab akan disaksikan oleh baginda SAW. Setiap hari tuan tahu. Ya. Allah. Ya, kita buat amal tu, kita ingatkan baginda SAW. Ya, bahawa amal ini menggembirakan hati. Ya, ini tidak mencacatkan keikhlasan. Kita buat ibadat kerana Allah, dan samping itu kita niat menggembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagi cepat karen kalbi dia dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kuat karen kita, cepat terbuka. Sebab babullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa babur Rasulullah wal mursyidul kamil. Ya, bab dengan Tuhan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak lalu pintu Rasulullah, dia tak akan terbuka. Dan pintu ke Rasulullah ialah mursyid yang kamil. Ya, tuan carilah mursyid yang kamil. Ya, bangun malam-malam minta, ya Allah, Engkau temukanlah akan mursyid yang sungguh untuk membimbing aku ke jalan-Mu, ya Allah. Ya. Tuan jangan tanya saya tak tahu. Minta cari sendiri. Bangun malam-malam minta doa dengan tuan, minta tuan tunjuk. Ya. Habis tu. Dan kata setengah orang yang kamil, bahawasanya mendirikan wirid dalam waktunya yang ditetapkan dengan, tatkala diperolehinya, lazim bagi tiap-tiap orang yang sadik. Mana jadi kemestian bagi orang yang siddiq hati dia dengan Tuhan, yang jujur. Maka apabila datang akan dia satu gharat, ya, atau tujuan atau yang wajib, maka lazim dilaluinya. Mana kena lalu, dan ta'yun didapatnya dengan dia seumpamanya, supaya jangan beradat batalnya. Mana jangan putuslah. Ya. Kerana bahawasanya malam dan siang itu berganti-ganti, dan segala waktu itu sekaliannya bagi Allah. Tentu dia kata nak semua waktu pi kullamatin wa nafasin, tiada nafas dengan dia. Ya, segala waktu tu bagi Allah, maka tiada wajah bagi tertentu melainkan daripada sekira-kira barang yang telah ditentukan dia. Mana semua yang berlaku itu barang yang telah ditaksis oleh iradatullah Ta'ala. Maka sekalian itu adalah untuk Allah Ta'ala. Setiap saat, setiap masa kita dengan dia, itu maksudnya. Qalbi kita jangan putus, bahawa dia akan insyaAllah, ya, ditarik ke hadrat Tuhan, dan jadilah dia ahlillah, orang Tuhan. Ya. Maka situ dapat nikmat besar, futuhat, faid, fuyudat, limpahan yang berbagai-bagai, bila dia melakukan wirid dengan betul dan dengan istiqamah. Habis itu ada di antara hubungan antara wirid dengan warid. Bila ada wirid, dia ada warid. Tekan ada hari itu. Tu kalau tak ada tuan nak beri, tak ada warid, boleh, tak ada hal. Ada orang kafir itu dapat hidayah macam-macam, tak ada wirid, mana dia kafir lagi pun boleh. Ini dia panggil, bila kaedah dia panggil apa? Al-Qaedah Aghlabiyah. Kaedah tu Aghlabiyah, diukur pada ghalib. Ghalib 80%, 90% bila buat begini, tuan beri begini. Dia ikut atas kaedah tu. Tapi dia boleh mukhalif, dia boleh menyalahi. Dengan bahawa kalau tuan nak tarik, dia belum ada warid, boleh dapat, dan itu hak Allah Ta'ala. Tapi kebiasaan tuan bagi macam tu. Jadi diukur atas kebiasaan. Al-Qaedah Aghlabiyah. Kaedah tu dikira pada ghalib. Kemudian wurudul imdad bihasabil isti'dad. Datangnya madad, madad bantuan dengan sekira-kira persiapan. Ya. Urudul imdad bihasabil isti'dad ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya karim. Ini aja basuh makin ni. Salam ni dekat.
Ya Karim.